Tiga orang anak muda dekat Malaysia convert sebuah telefon OnePlus 3T, diletak kat dashboard, sambungkan peranti tersebut kepada sistem, boleh dapat sistem suapandu tahap 1. Hai, saya Fisarudin dan kembali kepada segmen Menuju 2021. Kami akan bercakap tentang topik yang diramalkan akan jadi hangat pada tahun tersebut. Dan hari ini kami akan bercakap tentang bukan saja kereta elektrik tetapi juga sistem pemanduan automatik. Jadi saya Fisarudin dan di kiri saya Nazrin. Dan kami akan cuba bercakap tentang topik ini dalam masa 15 minit. Dan kenapa kami gabungkan kereta elektrik dengan pemanduan automatik? Pasal saya rasakan sekarang kalau kita bercakap tentang kenderaan elektrik, tak ada autonomous tu adalah sesuatu yang tak masuk akal. Dia always go hand in hand. Jadi baik kita gabungkan secara serentak. Pasal kalau kita tengok dekat Malaysia sekarang ni, kereta yang paling hangat ialah X50. Dan X50 tu ada sistem ADAS tu dia yang mampu memberikan tahap autonomi yang boleh dikatakan sekitar tahap 2. Bagi mereka yang tak tahu tahap 2 tu apa, ianya bukan sahaja boleh lane keeping, iaitu menetapkan kereta kalau kita nak belok semua boleh lakukan secara automatik, dan juga boleh mengawal bukan sahaja braking tetapi juga throttle. So in a way kalau anda dekat highway, kalau dulu kita hari raya nak balik pergi Perak, nak 2 KL 8 jam akan lebih chill. Tak ada rasa kaki akan jadi jello pasal benda ni. Dan elektrik, saya kata elektrik pasal kita lihat sejak 3 tahun kebelakang ini Tesla dah membuktikan bahawa kereta elektrik adalah sesuatu yang viable. Selepas beberapa percubaan pada awal 2000 tidak berjaya, Tesla kata, you know what, memang boleh buat sebenarnya. Nak tak nak saja. Dan mereka dah berjaya turunkan harga kereta sekarang sekitar 76,000 ke apa, dengan goal untuk jual kereta elektrik pada harga 34,000 dalam masa 5 tahun. Jadi bayangkan kereta yang kita jangan convert lah kan. Bayangkan kalau anda duduk kat Amerika Syarikat, anda boleh sebuah kereta elektrik dengan sistem autonomous tahap 4 pada harga 34,000. Jadi kita asyik cakap Amerika, asyik cakap US kan, macam jauh. Berapa kita tengok kuman di seberang laut, kita pergi ke Malaysia. Dekat Malaysia, adakah ada sistem sama, iaitu maksud saya, adakah ada kereta elektrik dan juga pemanduan automatik dibangun kat Malaysia, Nazrin? Ada. Malah pada awal tahun ini dan juga pertengahan tahun lepas, kita dah lihat bahawa ada beberapa syarikat termasuklah Altel, Celcom, Proton bekerjasama untuk membangunkan sebuah sistem, bukan membangunkan kereta. Dia menggunakan kereta yang sedia ada, kenderaan yang sedia ada. Mereka hanya membangunkan sistem suapandu. Suapandu yang di mana mereka menggunakan teknologi 5G untuk membolehkan, pada mulanya ia adalah bukan kereta suapandu tetapi remote driving, pemanduan jarak jauh. Tapi boleh dikatakan suapandu because secara teknikalnya dalam kereta tu bila kita duduk kita tak kontrol apa-apa. Dia dikawal secara jarak jauh. Jadi yang itu ada projek bersama-sama dengan Celcom dan juga Proton tak silap saya, di mana Perdana Menteri pada masa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad merasmikan plan NFDP, di mana plannya ialah untuk mempercepatkan kadar pick up rate untuk 5G dan juga memastikan bahawa satu Malaysia boleh mendapat sambungan internet yang pantas. Salah satu gimmick, saya panggil gimmick lah, salah satu contoh yang dipertunjukkan ialah pemanduan jarak jauh yang saya cakapkan sebentar tadi. Dan pada awal tahun ini di Langkawi, syarikat Altel telah membangunkan sebuah bagi kenderaan kecil membawa pelanggan secara autonomous. Yang tu memang betul fully autonomous driving. Seperti saya cakap, dia sebuah bagi, so tidak terlalu laju. Tapi memang kita boleh lihat bila saya masuk sendiri, saya dah cuba sendirilah kereta tu. Memang saya masuk dalam kereta tu, saya tengok macam ada steering wheel, tapi orang pegawai Altel yang bersama saya cakap, tak payah buat apa-apa, just duduk dalam kereta ni, enjoy the ride, tengok dia pusing-pusing sekejap, that's it. So bagi saya, macam saya rasa sikit janggal pasal memang saya tengok steering wheel tu berpusing dengan sendiri kan. Lepas tu dia punya acceleration dia pun macam tak ada jauh sangat, macam 10-20 km sejam. So secara teknikalnya memang di Malaysia sendiri ada usaha untuk membangunkan teknologi kereta suapandu tempatan. Mungkin tidak membina daripada scratch macam Tesla sebagainya, tetapi mereka menggunakan, kita spesifikasi kali menggunakan
benda-benda yang sedia ada, kita just tambah baik off the shelf ciri-ciri tambahan suap pandu ni kepada kenderaan tersebut. Because at the end of the day, macam kita cerita dulu, a lot of these things are software defined. Hardware penting, yes, tapi kebanyakan daripada pembelajaran yang digunakan untuk membangun teknologi suap pandu ini mostly adalah software. Dan saya tertarik juga dengan Nazir cakap macam Altel tunjukkan bagi yang diimport dari luar negara. Kemudian yang Cellcom kan gunakan sebuah Proton, saya tengok Proton mana satu. Proton yang SUV tu. Saya mau tengok nama dia. Dan menarik sekali pasal sekarang dia nak cakap, kerana saya ingat ketika zaman awal saya bekerja dekat Amanz dulu sekitar tahun 2010 dan 2011, sudah ada satu kenderaan prototype di mana yang Proton banner dipanggil sebagai hybrid car. Jadi masa tu dia dah guna MPV yang sama, tetapi boleh guna gas dan juga elektrik. Tapi tak tahu apa jadi, dalam masa hampir 10 tahun tak apa jadi. Totally convert pula kepada sebuah kenderaan elektrik sepenuhnya ya. Dan Nazir cakap tadi kat Malaysia tak ada macam sebuah sistem suap pandu sendiri. Sebenarnya tak, saya baru saja dapat tahu dan saya dah interview sebenarnya syarikat Commu. Jadi Commu ini adalah 3 orang anak muda dekat Malaysia yang masih lagi sebenarnya belajar dekat Monash University. Mereka dah buktikan bahawa dengan hanya dengar sini, convert sebuah telefon OnePlus 3T, diletak kat dashboard, sambungkan peranti tersebut kepada sistem ECU pada sebuah Pro 2 apa yang paling murah, Axia, boleh dapat sistem suap pandu tahap 1. Jadi saya rasa ini adalah menarik pasal dia bukan saja ianya sebuah sistem yang dibangunkan oleh anak watan, tetapi ialah orang kata untapped market. Pasal bila kita bercakap tentang kereta elektrik atau bercakap tentang sistem suap pandu, semua kereta dijual pada harga yang sangat melangkaui. Malahan bila dengar cerita kenapa X50 itu sangat hangat, pasal dia kata untuk kereta tu harga dia akan lebih murah berbanding dengan kereta lain yang mempunyai capability yang sama. Tapi masih lagi mahal dengan kita sekitar RM90,000 kan, dia punya ura-ura. Jadi menariknya sebuah syarikat tempatan nak menawarkan sistem suap pandu pada kereta yang dijual pada harga sekitar RM24,000. Dan menarik sekali menurut mereka, kalau diorang launch pada tahun 2021 kelak, Januari kalau tak silap, dan kalau tak ada halangan kerana Covid sekarang kan, kit awal untuk sistem Commu ini digunakan pada kereta Pro 2 saja dahulu, dijual pada harga sekitar RM2,000 saja. Jadi benda yang kita anggap sebagai unattainable, benda yang suap pandu yang selama ini kita associate dengan kereta mewah dan kereta yang mahal, boleh dipackagekan dalam RM2,000 dan kereta murah. Bagi saya itu adalah game changer pasal tak guna kita bercakap tentang semua teknologi yang canggih dan power kalau orang biasa tak mampu. So yang projek Commu ni diorang kerjasama dengan Pro 2 ataupun memang diorang punya sendiri their own project, or does Pro 2 tahu tak yang diorang tengah buat? Menarik sekali diorang start sebenarnya bulan November 2019. Bulan 3 ini sebelum PKP diorang baru incorporate nak buat benda ni dan buat crowdfunding. Sekarang masih lagi proses untuk meminta dana dan daripada pihak Magic dan segalanya. Jadi mereka sekarang baru nak accelerate untuk make the product jadi betul. Jadi diorang cakap kepada saya, diorang sekarang berharap kalau ada certification, diorang ada hubungan dengan Magic. Orang kata the bridge untuk diorang berhubung dengan syarikat pengeluar macam Pro 2 ataupun Proton untuk memperkenalkan sistem diorang akan menjadi lebih lancar dan mudah pasal ada legitimacy. Pasal bayangkan kalau anda pemilik Pro 2, syarikat Pro 2, 3 orang cakap saya ada sistem autonomous, agak skeptikal untuk bagikan. Jadi diorang dah memulakan langkah untuk cuba untuk menjadikan produk ni realiti seawal 2021. Tapi menarik kan, macam Effie cakap tadi, sistem ni dia bangunkan sendiri tanpa perlu membangunkan kereta baru. Betul. Dia memang dah guna kereta sedia ada, iaitu Pro 2 Axia. Itu yang cool bagi saya pasal dia tak perlu tambah add-on sangat. So tambah RM2,000 anda boleh dapat satu pengalaman, boleh dapat experience pengalaman self-driving entry level. So and the best part is that macam mana tadi dia pakai satu device saja, dia pasang dekat modul ECU, that's it. Pakai and dia interface menggunakan peranti. Dan macam telefon tu ada connection macam 6 pin yang kalau kita pergi ke service center, kalau perasan bila dia nak check engine performance dia pakai benda tu.
Itulah dia punya interface. Yang pada peranti OnePlus 3T saja. Jadi dia kata dia orang akan gunakan more updated hardware. Pasal dia pun mengakui bahawa dia orang tak semacam Tesla, tak ada testbed yang besar, tak ada kos yang besar. Jadi harus memikirkan package yang paling mampu milik sesuai dengan keadaan di Malaysia, di mana 2000 tu memang nampak macam banyaklah. Mesti mahal, tapi adalah lebih kurang 100 kali ganda lebih murah berbanding dengan sistem suap pandu yang ada. Macam kita tengok Nvidia punya platform, DGX harga puluhan ribu dolar. Nvidia Drive dan segalanya, Drive Phoenix, Onyx dan segalanya terlampau mahal. Jadi ada menarik kat Malaysia dah ada. Membuktikan bahawa kita ada talent, cuma kita perlu sokongan yang lebih daripada bukan saja kita tapi pihak kerajaan. So, beralih pula sedikit pada kereta elektrik. Adakah kereta elektrik di Malaysia pula akan meningkat penggunaannya? Adakah is that going to be a possibility di mana pada tahun depan kita akan lihat lebih banyak lagi pengenalan kepada kereta elektrik? Pasal untuk beberapa tahun ni kita tahu bahawa ada banyak juga tempat-tempat untuk mengecas EV, electric vehicle kan. Petronas ada, Bangsa Shopping Centre pun ada untuk BMW tak silap saya. Untuk tempat-tempat atas. Itu memang bangsa bubble lah. Bangsa bubble kan. Memang betul kan. Itu adalah permulaan dia kan. It's always the case untuk teknologi, apa-apa jenis teknologi, memang dia akan guna on a higher level. Lepas tu baru dia sikit sebanyak dia akan trickle down kepada pengguna-pengguna biasa macam kita lah. Tapi 2021 betul ke? Adakah memang kita akan lihat penggunaan electric vehicle ataupun at the very least hybrid? Saya rasa pada tahun depan, at the beginning, masa projection awal tu adalah benda yang realistik untuk katakan 2021 ialah tahun di mana kita akan nampak uptake of orang gunakan kenderaan elektrik. Dan kita tengok sekarang pun kenderaan hybrid dengan tax dengan potongan cukai dan segalanya adalah penawaran yang agak menarik. Cuma kita menyedari bahawa masalah utama kereta elektrik kat Malaysia sekarang bukan orang tak nak beli. Memang ada je orang mampu. I mean, kereta Ferrari pun ada orang beli. Ialah orang kata prasarana untuk menyokong tak ada. Saya katakan begini pasal, kalau anda duduk di Amerika Syarikat, anda memiliki sebuah Tesla, anda boleh guna supercharger. Kenderaan boleh di-charge dalam masa sekitar 2 jam. Dekat Malaysia, kalau tak silap saya, dekat Malaysia punya charging standard yang digunakan secara awam tu sangat perlahan. Dan sistem CHAdeMO yang dipopularkan oleh Jepun, yang juga digunakan untuk China, untuk rantau ini, yang boleh memberikan pengecasan yang agak pantas, sangat sedikit. Jadi bagi saya tanya orang yang membeli kereta elektrik, kata kereta ni bagus, cuma kalau pergi kadang-kadang pergi mall, tempat parking tu kan Myvi yang duduk, biasalah Myvi Myvi kan boleh. Lepas tu pengecasan yang terlalu lambat. Bayangkan anda seorang pemilik Tesla, tapi kena charge dekat rumah, ambil masa sepanjang malam nak charge. Pasal kita punya charging 220 volt tu tak cukup berkuasa. Masih well below apa yang mampu anda nikmati dengan supercharger. Jadi selagi infrastruktur tu tak ada, tak boleh. Jadi kita bayangkan saja dekat Jerman. Saya suka gunakan Jerman sebagai negara contoh pasal dia orang macam ada usaha yang sangat serius. Begitu dengan Singapura. Dan Singapura, diorang bekerjasama dengan Shell. A few Shell station sekarang dah ada charger yang agak laju. Dekat Jerman pula, diorang dah start bina station elektrik. Bayangkan stesen minyak, macam stesen minyak tapi semuanya elektrik pump. Dekat situ ada kedai makan, dekat situ ada R&R. Jadi dah diorang sesuailah dengan Jerman sebagai negara yang mencipta highway system, mencipta autobahn. Diorang sekarang dah membuat dia dah ada satu blueprint pula. Lane yang boleh charge kereta. Itu tak silap saya dekat Sweden. Dekat Sweden ada macam saya, dekat Israel pun sama ada benda yang sama. Jadi saya rasa dekat Malaysia seperti biasa, kita tak boleh bergerak seorang. Satu syarikat tak boleh suddenly masuk kata okey saya nak buat. Pasal kita masih lagi memerlukan sokongan infrastruktur dan ini memerlukan sokongan daripada kerajaan untuk memastikan infrastruktur ada. So standardization pun lagi satu kan, pasal jenama-jenama kereta yang lain-lain mungkin akan menggunakan different header, teknologi pengecasan yang lain-lain. So itu satu lagi isu. Dan juga saya rasa kalau nak dicakapkan dari segi prasarana, saya rasa tak berapa isu itu mungkin ada sekarang, tapi bagi saya macam saya tengok Petronas especially dah ada kan di beberapa, bukan semua tempat tapi yang main memang highways. Dia tahu memang banyak high traffic areas, memang dia dah pasang some electric chargers macam dekat Kesas. Tapah ada. Tapah luar KL. Dekat Genting dah ada lah, dah ada. Tapi bagi macam saya kata, isunya sekarang ialah masih lagi
tak cukup. Bayangkan kalau anda pergi Petronas sekarang, anda boleh dapat sekarang at the least mungkin ada 8 pam minyak. Tapi elektrik ada satu. Jadi masih lagi nampaknya, memang saya faham kenapa Petronas buat macam tu. Pasal diorangnya business is jual petrol, bukan jual elektrik. Dan diorang mungkin rasa kita nak tengok dulu sama ada boleh buat business model ataupun tidak. Jadi Petronas dah mulakan dulu, tak apa, at least jadi kat tempatan. Okay, jadi itulah pendapat kami tentang bukan sahaja kenderaan elektrik di Malaysia, tetapi juga sistem suapandu yang bukan sahaja sekarang dah makin popular, malahan telah dibangunkan sendiri oleh anak watan. Jadi sekian saja, saya Hafiz Saharudin. Saya Nazrin. Jangan lupa untuk menonton video menuju 2021 yang seterusnya. Bye bye.